Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala di Kitabil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahu al-'azim. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Atau kama qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Imam, tuan-tuan dari jemaah surah As-Salihin kampung susun di kampung sekalian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini, Rabu malam Kamis 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bersamaan 18 November 2020, kita sama-sama panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah tuan imam kita, berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh tuan imam kita. Mudah-mudahan semua kita, ya, isteri, suami, anak-anak, ahli keluarga kita, sanak saudara, semua orang yang berada di sekeliling kita, ya, sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan ia dijauhkan dari segala bala bencana, segala musibah, segala wabak, penyakit, segala fitnah, sama ada yang mati, fitnah masih dajjal terutamanya, sama ada yang nampak
itulah waktu kita keluar tu adalah waktu di mana orang balik dari kerja di pihak keselamatan pun tidak berhenti tanya seorang tahu masing-masing semua balik kerja bila balik kerja itulah arahan dari majikan kerja. Jadi walau macam mana pun berlaku juga sedikit kesesakan di sempadan negara kita berhampiran dengan RTC. Alhamdulillah, subhanallah, Allah SWT memudahkan urusan, maka sampailah takdirnya kita sekali lagi bertemu di dalam majlis ilmu ini yang merupakan rawdatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan situasi akan semakin baik dari semasa ke semasa. Walaupun di Perak, di daerah Ipoh sendiri ada kawasan yang telah diwarta sebagai kawasan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Jadi tuan-tuan elakkanlah dari mengunjungi kawasan Meru Rosi. Kawasan Meru Rosi belum di nama Rosi, tolong jangan pergi. Kawasan itu adalah zon merah padam untuk PKPD. Keliling kawasan ada gelung-gelung lawai. Dan di situ adalah kawasan wabak. Jadi saya beritahu kepada tuan-tuan yang dahulu, tuan-tuan dahulu takut tak ada maklumat. Sampai tengok kenapa berpagar-pagar semua ni. Jadi kawasan itu adalah kawasan wabak, kawasan PKPD sampai bulan depan. Jadi walau macam mana pun di tempat-tempat lain, alhamdulillah keadaan terkawal di daerah itu dan di daerah kita ni antara rusun kuning dan kalau tak ada apa-apa perkembangan ada apa-apa kes baru boleh tukar menjadi hijau pada bila-bila masa. Alhamdulillah di surau kita ini kemarahannya boleh kembali pulih seperti biasa. Tidak ada had jemaah. Kalau sebelum ini 23 orang kalau zul kuning, zul hijau 40 orang, sama ada semayang jemaah atau semayang Jumaat. Tetapi alhamdulillah setelah dibuat kajian semula, dilonggarkan, boleh balik kepada keadaan semasa PKPD dahulu, mengikut kapasiti masjid dan surau yang diberi keizinan sementara mendirikan solat Jumaat. Saya tak pasti sama ada surau kita masuk atau tidak. Di surau kami di IPK Perak memang dapat kebenaran khusus sementara untuk sembahyang Jumaat. Maka sembahyang Jumaat boleh didirikan seperti biasa dalam masalah, insya-Allah. Jadi kita alhamdulillah dapat meneruskan kuliah-kuliah pengajian kita seperti biasa. Yang kita terpaksa tangguhkan ialah majlis ceramah yang besar-besar seperti ceramah Rasul. Kita terpaksa tangguh dululah, kalau nak buat pun dalam skala yang kecil saja. Tapi biasanya kalau kita buat ceramah Rasul ni ramai orang datang kan. Jadi terpaksa tangguh jugalah. Mungkin dibuat kuliah khas Maulid Rasul itu dan cari mana-mana pusat yang kebetulan hari itu giliran dia, minta dia tukar tajuk saja pada ceramah Maulid Rasul dan tu je. Jadi kaedah yang kita pakai telah pun kita laksana bulan lepas. Sebelum kuliah kita baca dulu Rawi Berzadi dan Selawat Marhabat. Itulah kaedah itu. La yutraku kullu, la yutraku kullu. Itu kaedah fiqh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh ceramah Maulid Rasul, dapat selawat ramai-ramai, cukup dah tu. Dapatlah pahala yang banyak juga. Kerana kita membesarkan bulan kelahiran Nabi, mentakzimkan, memuliakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW di Maulid Rasul SAW. Jadi kita mengaji tauhid ni pun adalah untuk menegakkan sunnah Nabi SAW, iaitu ajaran-ajaran baginda SAW yang merupakan akidah yang benar, akidah yang tepat, akidah yang betul.
Ini bukan akidah yang menyeleweng. Iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, di mana prinsip asas antaranya ialah sifat 20 yang kita pelajari dalam kitab Suatu Pengenalan kepada Sifat 20 ni, yang kita masih mengaji, yang dikarang oleh, disusun oleh Tuan Guru Ustaz Mahathir Abdul As-Sarawaki. Kita masih membincangkan tentang sifat qidam. Kita bincang bulan lepas tentang sifat qidam. Apa itu sifat qidam ataupun qadim, kita dah bincang. Baik. Jadi kita dah tahu takrifannya, maksud dia, mafhum dia, pengertiannya, definisi, kita dah tahu dah. Maka kita sebagai seorang Muslim harus mengetahui, seorang Muslim yang awam harus mengetahui apa dalil sifat qidam Allah SWT ini, ataupun sifat qadim Allah SWT ini. Apakah dalilnya, apakah buktinya? Jadi ada dua jenis dalil, iaitu dalil naqli dan dalil akli ataupun burhan. Pada buku surat 113, dalil naqli, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal awwal wal akhir. Ayat 3 surah Al-Hadid. Mafhumnya dialah yang awal dan yang akhir. Jadi kita al-awwal, al-akhir itu nama Allah SWT. Dalam al-asma'ullahil husna, dalam 99 nama Allah ada dua nama, iaitu al-awwal, al-akhir. Jadi kita dah huraikan bulan lepas. Apa maksud al-awwal, apa maksud al-akhir? Sebelum semua kita ni dicipta, Allah SWT, Allah Ta'ala itulah yang awal. Apabila semua ciptaan Allah SWT ni dimusnahkan ataupun berakhir riwayatnya, berakhir kehidupannya, yang masih hidup, yang tetap hidup adalah Allah SWT. Allah Ta'ala itulah yang akhir. Nampak tu maksudnya. Maka kalau begitu adanya, maka Allah SWT itu wajib, Allah SWT itu bersifat qadim. Yang kita dah baca formula ringkas dia. Allah Ta'ala itu qadim, lawan dia hadis. Mustahil, wajib qadim, mustahil hadis. Formula ubah lah. Allah Ta'ala itu ada, lawannya tiada. Wajib ada, mustahil ada. Tukar je sifat tu. Allah Ta'ala itu qadim, lawan dia hadis. Wajib qadim, mustahil hadis. Nampak? Senang je. Kalau untuk makhluk, tukar, terbalik kan? Makhluk itu hadis, lawannya qadim, wajib hadis, mustahil qadim. Tukar je. Itu makhluk. Allah Ta'ala itu sedia ada. Allah Ta'ala itu lama, lawannya baru, jadi makhluk, ciptaan dia. Wajib Allah Ta'ala itu lama, mustahil Allah Ta'ala itu baru. Mustahil Allah Ta'ala itu baru, yang ini dijadikan. Nampak ayat? Sebab itu Allah Ta'ala berfirman begini, wal awal wal akhir. Itu dia. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW, antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ialah Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'un. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ya Allah, kamulah yang mula, tiada sesuatu pun sebelummu. Nampak? Jadi sebelum Allah Ta'ala, sebelum kita dicipta, yang ada hanya Allah Ta'ala. Tak ada yang lain. Allah Ta'ala yang sedia ada. Faham tanda tu cukup. Tak payah faham lebih-lebih. Kan pening kepala, nanti kena migraine, kena darah tinggi, kena stroke. Saya fikir Nabi dah tegah kita, tafakkaru fi khalqillah, berfikir kita tentang kejadian Allah. Wala tatafakkaru fillah, jangan fikir tentang zat Allah. Macam mana dia kata Allah Ta'ala tu sedia ada? Susah fikir pening kepala kita. Blackout. Percaya kita, amanna, sami'na wa amanna. Kami dengar dan kami beriman bahawa Allah Ta'ala itu sedia ada. Tak kira lah macam mana pengertian sedia ada. Sedia ada tu kita dah faham macam tadi. Sebelum makhluk cipta, Allah Ta'ala sedia ada. Selepas makhluk ni berakhir, riwayatnya sirna, kalau kata istilah bahasa sastranya sirna, terhapus, Allah Ta'ala itu masih ada, sedia ada.
hari kiamat, habis semua. Bila kiamat berlaku, boleh mana berakhirlah dunia ini, habis hancur semua, bumi ni habis semua, suara kita ni pun habis. Sampai masanya suara kita ni pun habis, tak tinggal apa pun. Satu zarah pun tak tinggal, habis semua. Matahari yang besar tu pun habis. Galaksi Bima Sakti habis, semua habis. Baca dalam ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keadaan berlaku kiamat. Kita tengok, habis semua. Tapi yang masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana yang kata Allah Ta'ala sedia ada tu, tak tu faham lah. Tak payahlah faham lebih-lebih, tak payah dikorek lebih-lebih. Sebab Nabi tegak, Nabi suruh kita fikir, maknanya bila kiamat berlaku, alam ini hancur habis semua, yang tinggal hanya Allah Ta'ala. Betul. Allah Ta'ala yang mencipta alam ni, Allah Ta'ala ada kuasa untuk menghapuskan alam ni, menamatkan alam ni. Allah Ta'ala ada kuasa semua. Yang datang virus Al-Corona daripada kita ni sampai suasana dunia jadi gelabah kelam kabut ni, kan datang virus Al-Corona ni syaitan yang buat? Tak, Allah Ta'ala yang buat virus Al-Corona ni, bukan syaitan. Cuma virus corona tak kena dekat syaitan, kena kita. Kan? Yang Allah Ta'ala takdirkan virus Al-Corona ni kena berita. Sampai berlakunya norma-norma baru. Dan semayang pun dah tak ada rapat kesor, tak ada dah. Lurus-luruskan sor, jarak-jarakkan antara anda 1 meter di tempat yang telah ditetapkan. Itu tak ada macam dulu, luruskan, rapat-rapatkan sor. Kalau dia bau, bertemu dengan bau, kan? Itu norma baru, norma lama. Norma lama, sekarang norma baru. Juga perbincangan lanjutnya, tapi itu terserah kepada mereka yang ada ilmu dan ada kuasa untuk membincangkan. Kita sebagai masyarakat biasa ni, terimalah, tak boleh nak kata apa. Kalau disuruhnya semayang macam ni sekarang ni, kita ikutlah. Kan? Tapi jangan lupa untuk terus bermunajat kepada Allah SWT. Kemudian kalau Allah minta, ya Allah, habis semayang jemaah kita buat semayang hajat. Ya Allah, minta virus Al-Corona ni diambil balik oleh penciptanya daripada manusia. Kami dah usaha semua dah, kami dah tak berdaya lah, ya Allah. Berapa ramai manusia hari ini yang mengalami kesusahan hidup kerana adanya virus Al-Corona. Ramai yang makan tak cukup. Semua ujian dari Allah SWT. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Kami uji kamu manusia dengan sesuatu daripada ketakutan. Hari ini siapa yang tak takut daripada virus Al-Corona? Enggak dengar. Saya tak takut Ustaz. Relax kan. Bas ni virus Al-Corona tu kepada saya telan. Kalau benda tu makanan saya telan dia. Takut Ustaz, saya beri. Tak ada kan, semua takut virus Al-Corona. Semua takut. Ustaz pun takut. Ustaz kata tempat, Ustaz takut juga. Habis-habis ke kuliah yang pakai mask. Siapa yang tak takut virus Al-Corona? Benda tak nampak, musuh tak nampak, musuh tak nyata. Kalau musuh nyata nampak, tak apa, kita tahu macam mana berhadapan dengan dia. Ni musuh tak nampak ni. Macam dalam satu filem Hollywood, tajuk dia The Hollow Man. Carilah tuan-tuan dari YouTube kalau ada tengok. Manusia yang jadi halimunan. Tu istilah dia. Halimunan. Tak nampak. Tapi nampak bergerak, nampak gelas tu bergerak, nampak benda bergerak, tapi siapa gerak kan tak. Ada manusia tu pegang benda tu, gerakkan benda tu, tapi tak nampak. Jadi virus Al-Corona ni halimunan, tak nampak. Musuh yang tak nampak. Semua orang takut. Wal-ju' dan lapar. Berapa ramai manusia hari ini yang lapar, kelaparan, kebuluran kerana virus Al-Corona. Kenapa? Kerana kehidupan, kerana pencarian mereka tersekat. Mereka tak dapat lagi
bekerja tak dapat lagi mencari rezeki. Sampai menyediakan makanan di atas meja itu sesuatu yang menjadi tanggungjawab sangat besar. Dapat sediakan roti atas meja untuk anak-anak pun cukup dah. Kalau sebelum ni seminggu sekali KFC, seminggu sekali McDonald's, contoh. Hari ni nak pergi pun takut, tak berani telefon delivery. Nasib baik Kampar delivery sampai. Cuba kalau tempat kami di Timur tu, saya dah tanya dah delivery, tak sampai. Kena pergi ambil. Pergi ke kedainya, pergi ke outletnya, restorannya, beli sendiri. Delivery tak hantar. Yang tu orang yang bekerja, yang pekerjaannya ada. Kalau yang berniaga, Allah, berapa ramai yang bekerja pun ramai yang diberhentikan. Ramai. Juru terbang diberhentikan. Berniaga nasi ayam tepi jalan, pakai smart, dengan baju, dengan tie, dengan boot, dengan cap kayu. Tapi pakai apron, tambah pakai apron. Pasal apa? Sebab berniaga nasi ayam tepi jalan. Captain Corner nama dia. Kan? Tuan tengok dalam Google, tulis Captain Corner, ada gambar bekas pilot Malindo Air. Sekarang berniaga nasi ayam tepi jalan. Kena buat kerja. Pramugari dulu terbang ke sana kemari, pramugari emas, terbang satu dunia. Atas terbang tu dunia kedua dia. Sekarang berniaga nasi kukus, ibu tunggal. Anak lelaki 10 tahun ibu tunggal. Lepas tu ustaz selebriti ambil lah buat isteri dulu. Kalau betul-betul semua anak ketu, ni cari yang lawa, yang mereta. Tu yang cari yang tunggal tu tak nak cari nak. Jadi nampak benar tak ikhlasnya nak mendirikan rumah tangga. Kan? Saya ni pasal tak mampu tuan, kan? Bongkok dua pula. Macam mana? Kan? Mana mahu perlu tengok. Alah, kereta saya lagi cantik dia kita abang dia. Tak mahu dia kan? Sekarang keadaan sekarang ni kan, ramai yang kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, kurangnya wang ringgit. Banyak suara seruah. Moral tambah lagi 6 bulan. Keluarkan 10,000 daripada KPD-SP. Banyak suara-suara. Kita kalau tuan baca Facebook, Allah, suara yang lembut ada, suara yang keras ada, suara makin harum ada, semua ada. Tak fikir kami ni susah, kami ni nak makan tak duit. Kita tak nampak. Pasal kita ni kata-katanya orang nak bersara, orang pencen ada. Anak-anak kita tak tengok. Cucu kita berapa ramai yang peluang universiti tak ada pekerjaan, jadi penjual barang-barangan secara langsung. Siang tengok, siang tadi nampak jual lampu tu boleh tutup, pakai bateri, boleh guna dalam kemah ke, di dalam bilik ke, dalam rumah ke, apa ke. Saya tengok gaya ni macam budak you ni baru lepas habis belajar universiti ni, gaya tengok muda ni. Tua sikit pada anak saya pun kali, mungkin 22, 23. Tapi dah tak ada kerja, buatlah kerja tu. Sebaik ada kerja juga. Kalau tak ada kerja, wa basyir as-sabirin, dan gembirakan orang yang sabar, alladzina idza asabatkum musibah, bila datang musibah kepada mereka, mereka berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kepadanya anak kami kembali. Ini tuan-tuan, cerita sikit tentang yang hubungkan antara sifat qadim Allah SWT itu dengan kita sebagai makhluk. Jadi kita tak ada kelain melainkan berserah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ijma' umat Islam telah ijma' menyatakan, ulama, khususnya ulama sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah telah ijma' mengatakan bahawa Allah Taala bersifat dengan qidam. Yang kita bincang tadi, qidam sedia ada. Sepakat
Allah Ta'ala itu sifat dia qadim, masa dia ada, tak mungkin dia hadis. Kemudian dalil akli ataupun burhan dalil akli, sehingga akalnya, apakah bukti secara akalnya Allah Ta'ala itu sifat qadim? Jika Allah SWT bukan qadim, maka Allah SWT adalah baharu, hadis. Jika Allah SWT baharu, maka tentulah Allah SWT memerlukan pencipta lain untuk menjadikan dia. Ia adalah mustahil. Kalau tak ada sifat dia baru, mesti ada yang ciptakan dia. Dan ini mustahil. Mana mungkin Tuhan dicipta oleh Tuhan lain? Mana mungkin Tuhan lain mencipta Tuhan? Allah Ta'ala tu ada Tuhan lain nak cipta dia? Tak mungkin. Dia pula dah tentu dia nak akan cipta Tuhan lain pula. Ini pun tak mungkin. Mustahil kepada akal. Tuhan itu dicipta. Bila dia dicipta, dia pula mencipta Tuhan yang lain pula. Tak kena, tak masuk akal. Jika Allah SWT memerlukan pencipta lain untuk menjadikannya, maka akan berlaku dua keadaan. Itu pertamanya daur, iaitu berpusing-pusing, atau tasalsul, iaitu bersambung-sambung. Kedua-duanya menunjukkan tanda kesudahan dan kedua-duanya mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna daur, berpusing-pusing? Diterangkan oleh penyusun kitab di sini. Tawaqqufu syai'in ala syai'in yatawaqqafu alaihi imma bimartabataini aw maratib. Maksudnya terhenti suatu atas suatu yang lain, dan ada suatu yang lain terhenti ia atasnya satu yang pertama, sama ada dua martabat atau beberapa martabat. Maksud berpusing-pusing ni pusing-pusing kan? Pimai tentu macam tu dalam lebih kurang. Allah Ta'ala A cipta B, lepas tu B cipta A, lepas tu A cipta B pula, pusing-pusing. Kan? Berpusing-pusing. Ini tak mungkin ada pada Allah SWT. Tak mungkin. Berpusing-pusing. Makhluk dia berpusing-pusing. Kan? Pusing-pusing tu. Tu makhluk macam tu. Kalau kita tengok bola kan, bumi kan, bumi. Contohnya katalah Malaysia, malam ni, hari ni, waktu ni kita malam pukul 8:05 malam di Malaysia. Besok malam sama tak jadi pusing? Sama aja. Nampak? Kita tidak akan berada di malam statik je, tak jumpa siang. Jumpa siang besok. Besok subuh jumpa siang. Jumpa. Nanti malam besok jumpa. Malam Jumaat pula. Malam Jumaat baca Yasin pula. Contoh. Kan? Jadi malam itu tidak kekal, dia berpusing. Siang tu dia berpusing. Siang berganti malam, malam berganti siang, siang berganti malam. Itu dia makhluk. Berpusing. Benda yang bulat ni dia berpusing. Kan? Sebab itu kita menolak teori bulat bumi ini rata. Ada manusia yang sedih tu, ustaz pun percaya bumi ni rata. La ilaha illallah. Saya pun pening tengok, saya baca dalam Facebook. Ada ustaz percaya bumi ni rata. Dia tak nanya, kenapa? Habis dia pergi Mekah pergi Madinah tu, kalau bumi ni rata, tak sampai kita Mekah Madinah ni. Kalau bumi rata. Tapi kita boleh sampai ke Mekah Madinah kerana apa? Kerana bumi ni bulat. Bumi ni bulat. Macam waktu saya hidup tadi kan, 8.10 di Malaysia, 8.10 pagi di Amerika Selatan. Di Amerika 12 jam belakang, tolak belakang. Jadi itu sebabnya ayah mak saya bila nak berkomunikasi dengan adik saya, adik perempuan saya di US, di Amerika, dia cari waktu macam ni. Pasal apa? Di sana pagi. Budak dah nak pergi sekolah, awak dah nak pergi kerja, waktu tu dah terang. Sini malam, sana pagi. Sini malam, sana pagi. Sana malam, sini pagi. Itu buktinya bumi ini bulat. Kalau bumi ni rata, tak jumpa lah kan. Tapi ada ustaz yang percaya, guru-guru agama yang percaya bumi ni rata. Saya pun tak faham. Dan dia terima pula hujah bumi rata tu. Baiklah, 2 kali tak faham. Tak apalah, tak pergi lah.
Saya berlepas diri daripada orang-orang yang berpahaman seperti ini. Saya berlepas diri. Ini kata dia berpusing, makhluk dia berpusing. Allah Ta'ala mustahil dia ada sifat berpusing. Tak ada, Allah Ta'ala tu satu gitu. Mana boleh dia pusing? Dia cipta lain, yang lain cipta dia. Lepas tu dia cipta lain pula. Tak boleh. Dia tak jadi. Baik. Kemudian tasalsul bersambung-sambung, tertibu umurin ghairu mutanahiyatin. Maksud dia tersusun beberapa perkara tanpa ada kesudahan. Maknanya dia bersambung-sambung, tasalsul, dia bersiri. Tuan-puan kan kalau tengok tengok drama kan, yang tak ada siri, drama minggu ini ya tak ada siri, cuma tak ada siri ya tuan. Satu minggu satu cerita. Kan? Drama minggu ini tuan kan. Masa zaman-zaman 70-an, 80-an dululah. Saya pun kecil lagi masa tu, ingat lagi. Arwah Pak Usul kan, Muhammad Abdullah kan dia. Tak ada kerja, tak ada gaji, tak ada kerja, tak ada gaji. Jadi orang tak betul. Tak ada kerja, tak ada gaji, tak ada kerja, tak ada gaji. Biar waktu tu hitam putih, TV hitam putih. Dia punya tombol saluran tu pusing berbulan. TV dalam kayu tu. Tahun 70-an ingat ni. Siaran 5, siaran 8. Ingat. TV 1 siaran 5, TV 2 siaran 8. Masa tu siaran kan TV 1, TV 2 masa tu. Kan? Itu memang tak ada siri. Masuk cerita opah ada siri. Ada siri. Tapi cerita lain, bukan dia bersambung. Dia yang bersambung ni, contohnya macam Dallas, dia bersambung. Kan? Dia cerita dia berterusan. Kemudian sikit Santa Barbara, berterusan. Kan? Dulu apa rumah kedai, tapi rumah kedai pun satu minggu satu cerita lain, dia cerita lain. Tapi bersiri lah. Dia bersiri, bawah tu berapa puluh-puluh siri. Apa tu pimai-pimai datu, semua orang bersiri, tapi cerita lain. Bersiri sambung. Tapi Allah Ta'ala tidak bersiri. Allah Ta'ala tu dia Maha Esa, mana boleh dia bersiri? Ada silsilah ada tak ada? Kita manusia ada silsilah ada. Kita, ayah kita, atuk kita, moyang kita, kan kira. Lepas tu kita bila Maulid Rasul SAW, kita kaji dan lihat silsilah Nabi SAW. Nabi ni ayah dia siapa, atuk dia siapa, moyang siapa, moyang siapa, sampai kepada Adnan. Kata Syekh Jaafar Al-Bazani, di sinilah pengakhiran nasab Nabi SAW, Adnan tu. Lepas Adnan tak jumpa nama-nama lain. Tetapi daripada Adnan itu bersambung terus kepada Nabi Ismail AS, kepada Nabi Ibrahim AS. Itulah bila kita tahiyat akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nabi SAW tu nasab keturunan dia bersambung sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Itu manusia. Kita pun macam tu. Kan? Cuma kita orang Melayu ni tak simpan silsilah itu. Tak simpan. Tahu ayah, tahu atuk, tahu moyang, tahu sampai moyang habis. Tak tahu yang depan-depan tak tahu. Tak simpan silsilah. Kan, kebiasaan tu. Ada juga yang simpan keturunan datuk-datuk, panglima, datuk-datuk, bagai tu simpan silsilah. Tapi tak ramai lah. Kita bukan keturunan datuk-datuk, tak? Mana simpan silsilah? Kan? Cuma tahu asal usul kita, tahu kita ni orang mana, orang Jawa ke, orang Banjar ke, orang Mendeling ke, orang Minang ke, orang Bawa ke. Itu yang tahu. Kan? Tapi silsilah tu tak simpan. Kan? Wallahualam. Baik. Mana apa maksud berpusing-pusing daur, dua martabat daur musyarrah. Zaid dijadikan oleh Umar dan Umar dijadikan oleh Zaid. Begitulah seterusnya tanpa ada kesudahan. Kita dah bincang tadi. Bumi tu berpusing kan? Berpusing-pusing bumi tu. Kemudian yang kedua, daur mudhammar. Zaid dijadikan oleh Umar dijadikan oleh Soleh, dan Soleh dijadikan oleh Zaid lagi. Begitulah seterusnya tanpa ada kesudahan. Maksudnya dia pusingan itu melibatkan lebih dari dua objek. Kan? Melibatkan lebih dari dua objek. Dipanggil daur mudhammar. Sama je. Ya, berpusing juga. Kesimpulan, daur pusingan adalah mustahil kerana ada dan tidak ada akan berhimpun pada suatu perkara. Mana boleh? Mustahil Allah Ta'ala tu ada, tak ada berkumpul sekali. Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tu ada lah.
Dan kita pun percaya, yakin Allah Ta'ala itu wajib ada, mustahil tiada. Mana boleh ada tak ada berkumpul sekali, tak boleh. Kan? Wallahu a'lam. Kan? Macam kita dia boleh jadi. Kan? Di sini siang, di Amerika malam. Di Amerika malam, di sini siang. Boleh? Sifat berlawanan tu boleh ada sekali dalam satu planet yang sama. Boleh? Kan? Kan? Di Jepun musim sejuk, di Australia musim panas. Sebulan lagi. Kan? Esok lagi 6 bulan esok tukar balik. Di Jepun musim panas, di Australia musim sejuk pula. Nampak? Itu maksud daur tadi. Berpusing-pusing. Bersambung-sambung. Contoh saya jadikan oleh Umar jadikan oleh Ali jadikan oleh Abu jadikan oleh Imran jadikan oleh Husin. Itulah seterusnya sampai ada kesudahan. Itu dia. Macam kita bincang tadi, silsilah tadi kan. Jadi mustahil. Allah Ta'ala itu ada silsilah, ada bersambung-sambungnya. Kerana ia berlawanan dengan akal. Mustahil. Allah Ta'ala itu dia awal dia akhir, mana boleh dia bersambung-sambung. Allah Ta'ala dah tegaskan dalam surah Al-Ikhlas, dalam surah Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tegaskan. Tidak, Allah Ta'ala itu tak beranak, dan Allah Ta'ala tidak diperanakkan. Mana Allah Ta'ala itu tidak jadi bapa, tidak ada anak, dan Allah Ta'ala itu tidak ada bapa. Dan Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala itu tak ada, tidak ada anak dan tidak ada bapa. Allah Ta'ala itu tunggal yang Maha Esa. Sebab nak tolak kepercayaan Kristian, Trinity Kristian. Allah Ta'ala itu Tuhan Bapa, Nabi Isa, Jesus Christ, Tuhan Anak. Dan mungkin ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak pula. Habis kalau Ta'ala Tuhan Bapa, mestilah Allah Ta'ala itu ada Bapa dia pula. Bapa Allah Ta'ala siapa? Tak masuk akal. Nabi Isa, Tuhan Anak. Takkan dia jadi anak sampai sudah? Mesti dia jadi bapa juga. Siapa anak dia? Nampak? Jadi tak masuk akal juga. Wallahu a'lam. Kesimpulan telah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit tetap dan nyata bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat qidam, yang sedia ada dari akal nakli, nas dan akli. Akal maka mustahillah sifat baru hadis atasnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada nota kakinya di muka 11 atau 16. Faedah, cara menghindari gangguan lintasan hati. Jika ada dalam lintasan hati seorang bertanya, siapakah yang menjadikan Allah SWT? Ikutlah petunjuk hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqal. Manusia sentiasa bertanya-tanya sehinggalah dikatakan, hadza khalqullah, al-khalq. Ya, dalam perkara ini Allah SWT menciptakan makhluk. Hadza khalaqallahul khalqa. Ya, Allah SWT menciptakan makhluk. Faman khalaqallaha, lalu siapakah yang menciptakan Allah Ta'ala? Faman wajada min dhalika syai'an, siapa yang menjadi perkara tersebut yang dalam hatinya, falyaqul, maka naklah dia mengucapkan amantu billah, beriman kepada Allah SWT. Nabi Bukhari dan Muslim. Sebab syaitan memang dia selalu dia selalu menimbulkan rasa was-was dalam hati kita. Sebab itulah dalam surah An-Nas disebut alladhi min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ada satu kerja dia mewujudkan perasaan was-was dalam dada manusia, dalam hati manusia. Macam ni kan? Macam mana Allah Ta'ala tu yang dikatakan Allah Ta'ala tu Maha Perkasa, Allah tu syaitan pengusi. Kau ingat tak kecil-kecil kau tengok kartun Thundercat? Kau ingat tak dulu ada satu memerah? Besar. Allah Ta'ala macam memerah tu lah. Nampak? Dia mula syaitan dia gasak kat situ. Kan? Kita pun terpengaruh. Bila terlintas dia tu, Nabi kata amantu billah, aku beriman kepada Allah SWT. Tepih tu weh. Sebab kita yakin. Sebab tu kita mengaji benda ni. Kalau kita tak mengaji benda ni, tak ada jalan kita nak mengatasi lintasan hati tu. Macam mana cara dia? Kalau kita tak mengaji. Lagi-lagi kalau kita langsung tak mengaji ilmu agama. Ramai kat luar tu. Kalau tuan-tuan nak cek, tengoklah Facebook. Boleh macam-macam. Kita pun pening. Dia percaya nama Islam, nama Melayu agama Islam.
Tapi dalam Facebook dia percaya alam ini, dia percaya tiada Tuhan. Alam ini jadi sendiri. Allah. Pening kita. Dia bagi hujah. Kan? Kadang-kadang hujah tu macam masuk akal. Nampak. Dah kita terpengaruh pula. Ini sangat bahaya. Jadi untuk kita mengaji ilmu tauhid ni supaya keyakinan kita tu bertambah kuat. Wallahu a'lam. Kemudian akhir sekali, lafaz qadim ada dalam hadis. Ada pendapat yang mengatakan lafaz qadim adalah lafaz atau perkataan yang direka oleh ulama tauhid. Pendapat ini tidak tepat kerana lafaz ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. An Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ada Nabi SAW annahu kana idza dakhala al-masjid, bahwa Nabi SAW bila masuk ke masjid, qala a'udzu billahil azim. Nabi SAW bersabda, yang berdoa, aku berlindung dengan Allah yang Maha Perkasa, wa biwajhihil karim, dan dengan zatnya yang maha mulia, wa sultanihil qadim, serta kerajaannya yang qadim, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Jadi ini satu lafaz ta'awuz yang maksur daripada Nabi SAW, boleh kita amalkan. A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Boleh amal lafaz ni, tak ada masalah. Tapi panjanglah. Biasa kita auzubillahi minasyaitonir rajim memang kan. Qari tilawah Quran pun baca itu juga. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tak pernah dengar auzubillahil azim. Orang dengar pun putih. Hakim terkejut. Wajhil karim. Tapi tak salah. Tapi pening. Hakim dengar pun hadirin lagi pening dengar. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim cukup dah. Tapi lafaz ta'awuz ini diterima. Memang Nabi pernah berdoa dengan lafaz ta'awuz ni. Boleh, tak ada masalah. Cuma nak di-highlight sini, nak dinyatakan sini, wasultanil qadim, mana perkataan al-qadim tu ada dalam hadis Nabi. Maksudnya Nabi SAW menyatakan secara tak langsung dalam doa ni bahawa Allah Ta'ala itu sifat dia qadim. Nampak kan? Itu dia kan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi sebagai akhirnya tambaih penting yang memiliki sifat qidam, fahami peribahasa sifat qidam ini dengan baik kerana ia akan menjadi rujukan dalam memahami penerangan terhadap sifat-sifat Allah SWT yang seterusnya. Itu dia. Jadi kalau kita faham sifat qadim ni, mudah kita nak faham sifat-sifat yang berikutnya, baqa, sampai lempotul hawani, sampailah kepada sifat yang akhir sekali. InsyaAllah. Jadi habis kita membincangkan tentang sifat qidam, Allah wujud qidam habis. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan bincang sifat Allah Ta'ala yang ketiga, iaitu sifat baqa. Baqa ni kekal. Macam mana yang Allah Ta'ala dikatakan kekal tu, kita akan tengok. Nanti perbahasannya, perbincangannya InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, iaitu pada 16 Disember 2020. 16 Disember 2020 kita akan mula dengan sifat yang ketiga, iaitu sifat baqa. Sifat baqa, surat 118. Apakah dia pengertian sifat baqa, cara mengetahui dan beriman dengannya, dalil serta kesimpulan tentangnya. Itu dia tuan. Kita bincangkan pada kuliah kita akan datang, tarikh ni 16 Disember 2020. InsyaAllah di panjang umur di Pemuda Profesor kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sikit sebanyak yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan sebab kongsikan pada malam ini bermanfaat untuk kita bersama. Boleh kita tengok pada waktu kita rahmati berkata Allah SWT, berkata semua soal kita akan di keluarga kita, masyarakat Islam kita akan bagi usaha pakai kalau apa sampai ke bulan yang terkasar bahasa dan semoga semua Allah SWT dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan akhir sekali kita mudah-mudahan Allah SWT akan memelihara kita dan menyebut kita daripada wabak Rasulullah SAW. Allah SWT dan akhiri dan tabuhkan pula kita ini dengan tasbih al-kafarah dan surat al-As. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Min hadzal ma taqdim ba'dika wa summa Allahumma qul kafir wa bi'adana wa na'udzuka min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farik jamhum syiddik wa bi'azazil wa min kitabik
Jabbar ya Hakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kita wa birisal wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana zidni wa zidna ya Allah wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alaika tawakkalna wa ilayka nabna wa ilaikal masir. Allahumma irfa'na bil ghurur wal niqam. Fitan ma zara minha wa ma bada usra bi su'al corona. Fal bina sallallahu alaihi wa rabbana taqabbal minna du'ana wa bisana wa minna wa liqana wa amalna fi hadhihi al-barakah min sharri wa ila akhir al-mulk innaka as-sami'ul 'alim.